Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys, assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam apa khabar korang? Aku harap korang berada dalam keadaan sehat-sehat hendaknya. Okey, InsyaAllah. So, hari ni macam biasalah, menjadi satu rutin harian untuk aku dan juga rutin mingguan untuk melakukan ataupun membuat Lalamove. So, sekarang ni aku nak on Lalamove, nak buat sedikit kerja-kerja amal, menghantar dan mengambil barang. Tapi masalah ni, aku bukan nak buat pakai motor ni, aku nak buat pakai motor lain sebenarnya. Jap, tukar jap Nah. So inilah dia motor yang aku war-warkan sebentar tadi. Nak pergi cedok hari ni, kita cedok pakai motor lain. So sementara aku pergi menjalankan aktiviti cedok mencedok ni, korang layan dulu sedikit walk around dan juga B-roll dari aku untuk motor ni. Okay? Yap. So inilah dia, seperti mana yang korang tengok pada video onboard Encik Modenas Karisma 125S yang didatangkan daripada Modenas. So macam yang korang nampak, ada beg Lalamove kat belakang tu. Aku dah guna motor ni untuk aktiviti cedok mencedok dalam 2-3 hari dah. So far aku rasa aktiviti cedok mencedok yang dilakukan bersama-sama dengan Karisma 125S ni terasa lebih pantas, mudah, lincah dan sempoi. Jom kita tengok apa yang ada ataupun apa yang special dengan Karisma 125S ni. Tapi sebelum tu, kita remove dulu beg color orange tu. Semak pula dia. Barulah nampak kemas sikit. Nampak? So ini pemandangan daripada bahagian tepi, lebih kurang macam ni lah, kecil je. Dan ini pandangan daripada sudut hadapan lah. Nampak slim bukan? Berkat daripada mengamalkan amalan gaya hidup yang sihat, membuatkan motor ni begitu slim sekali. Dan ini pemandangan daripada belakang. Dan yang paling penting, tak ada signal-signal capang. Nampak? Tak ada. Tak ada kan? Nampak apa? Barang signal-signal capang. So macam mana rupa signal dia? Mari aku tunjuk. Tu kat situ baik dia punya signal. Dekat belakang pula kat situ. Nampak? Dia punya kesignalan dia tu, cara dia berkelip tu, memang nampak macam Audi habis lah. Okey, untuk model Karisma 125S ni, ianya didatangkan dengan enjin A-Cool 4-stroke single cylinder, single overhead cam yang bersaiz 124.8cc. Dengan berbekalkan enjin tersebut, skuter ni dikatakan mampu untuk menghasilkan sehingga 9.38 horsepower dan juga 10 Nm of torque. Okey, so itu serba sedikit basic info pasal dia punya engine specs dan sebagainya. Untuk Karisma 125S ni, dia punya lampu dia, lampu atas, lampu bawah, lampu kiri, lampu kanan, apa semua adalah fully LED. Korang dah tengok tadi signal, sekarang jom kita tengok dia punya lampu. Okey, so tu lampu dia, nampak? Dia siap ada DRL, lepas tu headlight dia, nampak kemas, nampak cantik, nampak segak, bergaya sekali. Dan ini bahagian lampu belakang dia lah. Seperti yang aku katakan tadi, ianya 100% LED. Jom kita tengok meter dia pula. Untuk bahagian meter, dia kacuk sikit lah, separuh analog, separuh digital. Untuk bahagian speedometer ni, dia pakai analog, dan bahagian digital ini dia tunjuk mileage dan juga capacity petrol yang tinggal. Dan dekat sini pula tengok dia punya positioning button-button yang memfungsionkan diri mereka. Kita ada lampu rendah, lampu tinggi. Horn dia dekat sini, dekat bahagian atas. Lepas tu signal dia bahagian bawah. Dekat sini ada hazard light punya switch dan juga starter. Selain daripada electric starter ni, skuter ni juga korang boleh start pakai kick starter. Nampak? Ada kickstarter. Lepas tu kita tengok dia punya sistem brake. Untuk bahagian depan, sistem brake depan dia pakai brake disc, 2 piston punya caliper. Dan untuk bahagian belakang, dia menggunakan sistem brake drum. Lepas tu untuk sistem suspension dia pula, depan pakai telescopic fork, belakang dia pakai single shock absorber je. Tayar pakai Maxxis Diamond. Lepas tu saiz tayar depan dia 80-90. Untuk tayar belakang dia pula bersaiz 90-90. Lepas tu rim untuk depan dan juga belakang bersaiz 14 inci. So tu secara ringkasnya jajan yang ada dan juga didatangkan bersama-sama dengan Karisma 125S ni. Dan memandangkan Encik Karisma 125S telah pun jatuh dalam kategori skuter, so syarat sah untuk menjadi sebuah skuter yang sangat-sangat praktikal adalah skuter itu perlu mempunyai kompartmen. So jom kita tengok apa jenis-jenis kompartmen yang ada dengan Karisma ni. Yang pertama, dia ada kompartmen bahagian hadapan ni. Dekat sini ada satu, dekat sini ada satu. Tapi yang ni
macam tak ada pun ada. Aku rasa kalau letak barang kat sini, boleh meloncat-loncat keluar mat. So aku rasa yang lebih functionalnya yang dekat sini lah, dia lebih dalam. Lepas tu penyangkut TOIs, and then motor ni juga ada charging port. Kita kasih cucuk itu charger, lepas tu cucuk dekat handphone lah. Dan lagi satu, kompartmen bawah seat dia ni dikatakan bersaiz 14 liter. Cara nak buka seat dia, nampak tu seat fuel kan. Pastikan kunci kau duduk dekat situ, pusing sikit je, and then tekan ni button seat ni. Lepas tu akan terbuka lah seatnya untuk kau isi minyak dan juga isi barang dalam kompartmen dia. Sekarang kita cuba untuk masukkan helmet SGV tanpa visor. Tutup. Tak boleh. Okay. So maksudnya kompartmen dia yang dekat bawah seat ni tak boleh muat satu helmet open face lah. Aku rasa kalau helmet steng muat lah kot. And then selepas itu dia punya tangki minyak. Tangki minyak ni berkapasiti 5.1 liter. So 5.1 liter untuk skuter yang bersesaran 125cc boleh dikatakan puas hati lah. 5 liter. Yang Jujuki Rider tu pun 4 liter je kan. Okay, so clear Serba sedikit sesi walk around. Kita tengok sikit apa yang ada, apa yang special, apa yang tak special dekat Karisma 125S ni. Dan untuk riding experience punya ulasan, jom kita sama-sama sambung ke onboard. So macam sekarang ni apa yang akan aku cuba sampaikan ataupun aku kongsikan dengan korang adalah dia punya riding experience bila kau menunggang ataupun membawa Encik Karisma ni lah. Okay, first of all dia punya sitting position. Sitting position motor ni, perasaan ataupun rasa dia sama macam kau bawa Kapcai lah. Sebab dia punya handlebar ni tak terlalu tinggi, ngam soi macam Kapcai. And then dia punya kedudukan kaki tu nampak macam gini, agak sedikit kepit. Kalau bagi orang lelaki kalau bawa motor ni kena anjak sikit ke belakang. Kalau kau duduk depan sangat macam tadi, dia lenguh mat. And then seat dia selesa habis. Sedap empuk. And then suspension dia pula tidak terlalu lembut dan tidak terlalu keras. Sesuai kalau kau nak bawa motor ni masuk town, nak corner sikit-sikit kan. Okey lah. Dari segi power, aku dapati bahawasanya bila atas highway untuk mendapat kelajuan dalam 100 km sejam tu tidaklah mustahil. Memang senang-senang boleh dapat, tapi dengan syarat kena atas highway lah. Itu bila atas highway. So tak adalah rasa macam termenung sangat, walaupun ketermenungan tu masih ada. Tapi okey lah kan. Kau nak expect apa skuter 125cc. And then dari segi riding experience dalam town pula, aku rasa Karisma ni kan memang berkarisma sungguh lah. Sangat-sangat lincah, nimble. Kalau nak mencelah, macam aku cakap tadi, aku dah buat Lala Move dengan motor ni dalam 2-3 hari macam tu. Dan kebiasaannya pula kalau aku buat Lala Move adalah pada waktu-waktu yang peak hour lah. Sebab aku habis kerja pukul 6 macam tu. So bila aku jalan Lala Move pukul 6 macam tu, kereta banyak. So bila kereta banyak, engkau memerlukan sebuah motosikal yang lincah untuk bergerak. Dan Karisma ni sangat-sangat menepati ataupun mempunyai ciri-ciri kelincahan tersebut. Syok nampak? Nampak? Lincah kan. Corner dia pula. And then time cornering stabil kot. Kau tak rasa macam nak cuak-cuak sangat. Sebab tayar standard dia tayar Maxxis. So dengan tayar Maxxis Diamond dia ni, dan juga sistem suspension dia yang macam aku cakap tidak terlalu lembut dan tidak terlalu keras tu, bila cornering kau rasa confident lah. Kau tak rasa macam takut-takut berani macam tu. Tengok, kau tengok dia punya power nampak? Kira torque dia boleh tahan tu. Pick up dia boleh tahan motor ni. Kalau kita judge daripada dia punya speedometer ni lah kan. Sebab nak judge side by side dengan motor lain tak ada tadi. Corner-corner sikit. Depan ni boleh corner-corner sikit. Belah kiri ya. Nah, tak ada bergalun-galun weh. Mantap baru, mantap. Gitu. Dia tak rasa beralun-alun langsung. Biasa kalau motor-motor skuter yang basic macam ni, yang kebiasaannya di set up untuk santai-santai punya ride kan, biasanya suspension dia tu bila corner mesti berenjut-enjut, mesti lembut sebab nak utamakan keselesaan. Tapi untuk Karisma 125S ni serius tak ada rasa berenjut-enjut langsung. Maksudnya suspension dia ngam, tak terlalu lembut, tak terlalu keras. So speed dia boleh pergi dalam 110 macam tu. Aku test masa aku ambil motor ni dekat Glen Mary. Lepas tu nak balik Bangi tu aku henjut lah kan. Mana ada jalan lurus, jalan panjang tu, aku berjaya mendapat 110 km. Dah sampai cut off dah rasanya tu. Alright, rasanya semua benda-benda basic untuk riding experience Karisma 125S ni aku dah highlight dan juga aku dah bagi tahu tadi. Dan sekarang ni kita pergi kepada dia punya summary lah. So untuk siapa sebenarnya Karisma 125S ni? Okay, first of all untuk Haka. Untuk Karisma 125S ni aku boleh simpulkan ianya lebih kurang dengan Ego Gear Honda Beat, skuter-skuter kecil kan, yang sangat-sangat basic, yang sangat-sangat praktikal untuk dibawa dan senang faham cara bawanya. So sangat-sangat sesuai untuk beginner, especially yang tak pernah langsung berpengalaman dalam bawa motor ni. Dan yang kedua, purpose ataupun tujuan. Bila kita beli motor kan, benda yang paling menjadi deciding factor dia adalah tujuan kita beli motor tu untuk apa. So kalau kata engkau adalah seorang yang mencari motor dengan tujuan untuk bawa dalam town, hantar anak pergi sekolah, pusing-pusing pergi kedai, beli santan untuk mak kau, ataupun kau nak buat cedok lah, nak buat Foodpanda ke, nak buat Lala Move ke, Grab ke dan sebagainya, motor
motor ni sesuai juga untuk kau. Sebab apa? Sebab satu, dia sangat-sangat agile, dia sangat-sangat lincah, sangat-sangat ringan. Kalau nak mencilok tu memang kau tak rasa apa. Nombor dua, dia murah. Harga dia kalau tak silap aku dalam 5,700 something macam tu. Kalau tak silap lah, itu harga recommended selling price daripada Morenas lah. Yang ketiga, selesa. So aku rasa tu je kot untuk video review Morenas Karisma 125S. Kalau kata berminat, korang boleh pergi mana-mana dealer yang menjual motor-motor Morenas. Korang boleh tengok depan mata sendiri. Lepas tu korang boleh decide lah nak beli atau tidak. Okay, so okay lah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ni. Pada yang sedang menonton aku cakap banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe pada yang belum subscribe. Pada yang dah subscribe, aku cakap banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, bye bye.